beritahu cikgu lah. So kurang-kurangnya awak ada sebab. Kalau tidak cikgu tulis tak ada sebab. Okay, so dah rekod. Hari ni kita akan sambung muka surat 27 deh. Sambil-sambil tu buka buku muka surat 27. Okay, nak tanya. Nampak tak skrin cikgu? Nur Elias Sofia. Nampak tak slide cikgu? Nampak cikgu? Nampak. Nampak. Nampak dah? Okay, very good. So kita boleh sambung deh. Okay, so hari ni sebelum ni kita dah belajar komponen-komponen. Awak pun cikgu suruh balik hafal lagi tu ke? Cikgu suruh awak balik hafal tentang apa ni? Apa itu mitokondrion, jasad Golgi, dinding sel, membran sel, vakuum. Jadi cikgu harap awak dah baca lah. Okey. Jadi hari ni kita nak tengok apakah perbandingan antar dan perbezaan. Bila sebut perbandingan, okey, dengar molek. Ni cikgu bila cikgu bagi ni, ini adalah teknik campur dengan teknik cara nak menjawab SPM dia ni. Bila dia sebut perbandingan ni ialah kena beri persamaan dan perbezaan. Ingat kalau dia kata perbandingan, awak kena beri persamaan, benda yang sama dan benda yang beza. Kalau perbandingan. Kalau dia kata perbezaan saja, awak beri beza je cikgu. Tapi kalau dia kata bandingkan antara sel haiwan dan sel tumbuhan, awak kena beri dua-dua cikgu. Apa benda sama dan apa benda yang berbeza. So hari ni kita nak tengok perbandingan dan perbezaan antara sel haiwan dan sel tumbuhan. Okey, so minggu lepas awak dah belajar tentang sel haiwan. Jadi ini ialah rupa sel pipi awak. Kalau awak tengok sel pipi awak ni, sebenarnya dalam sel haiwan banyak sebenarnya. Ada mitokondrion lah, ada nukleus lah, ada jasad Golgi, ada jalinan endoplasma kasar, ada jalinan endoplasma licin. Tetapi bila kita buat eksperimen, kita tengok sel pipi, benda ni je yang kita nampak. Ni je yang kita nampak. Benda yang basic sahaja, yang asas sahaja kita nampak. Lepas tu cikgu, saya tak nampak lah mitokondrion apa semua tu. Kita tak nampak benda tu. Sebab kita bila buat eksperimen, kita hanya menggunakan Nurin Ainsyira. Kalau tak dengar masalah apa Awak dengar tak suara cikgu? Dengar. So Nurin Ainsyirah tu kadang-kadang tak dengar sebab line deh. Kadang-kadang tak dengar sebab line. Dia ada mesej cikgu ni. Line slow atau sama ada audio dia rosak. Okey, jadi kita hanya nampak benda ni saja kalau kita guna. Sebab dalam makmal kita hanya guna mikroskop cahaya. Kita hanya guna mikroskop cahaya. Jadi bila kita guna mikroskop cahaya, benda ni je yang kita nampak. Untuk sel pipi. Sel pipi ni sel haiwan lah. So kita akan nampak nukleus. Lepas tu kita nampak ni sitoplasma. Kita nampak membran plasma. Ini sahaja yang awak nampak sekiranya awak guna mikroskop cahaya dalam makmal kita. Tetapi kalau awak pergi peringkat universiti, awak guna mikroskop elektron yang harganya mahal tu, awak akan nampak belakang sel pipi. Iaitu awak nampak jalinan endoplasma kasar, jalinan endoplasma licin, lysosom, apa lagi awak nampak jasad Golgi dan sebagainya. Yang ni yang basic saja. Okey. Untuk sel tumbuhan pula, ini saja yang awak nampak. Iaitu awak akan nampak dinding sel, awak akan nampak nukleus. Ingat cikgu pernah ajar awak, cikgu kata yang hitam tu nukleus. Sel haiwan ke, sel tumbuhan ke, hitam bulat tu nukleus. Lepas tu kita akan nampak sitoplasma, kita nampak membran plasma. Membran plasma yang tebal sikit tu dinding sel. Di dalam dinding sel tu dia ada satu lapisan lagi, itu ialah membran plasma. Dan kita akan nampak vakuum deh. Itu sahaja yang awak nampak untuk sel tumbuhan. Kalau guna mikroskop cahaya di sekolah kita. Okay, sebab tu dia kata ini ialah struktur sel tumbuhan dan haiwan sekiranya dilihat menggunakan mikroskop cahaya. Okey, jadi
daripada rajah yang awak tengok tadi, apakah persamaan dan perbezaan. Okey, jadi bila nak buat persamaan, awak kena tulis macam ni. Kena sebut kedua-dua. Kalau dia bagi gambar 3, dia suruh cari persamaan ketiga-tiga. Jadi sebab ada 2 gambar, kedua-dua sel, maknanya kedua-dua sel haiwan ke, sel tumbuhan ke, mempunyai nukleus. Kan awak nampak rajah tadi. Dua-dua ada nukleus. Dua-dua ada sitoplasma. Dua-dua ada membran plasma. Dua-dua ada jasad Golgi. Yang ni dia bukan nak rujuk gambar tadi. Maksudnya dia nak rujuk sel haiwan dan sel tumbuhan yang awak dah belajar muka surat 26 dan 24. Maknanya sel haiwan dengan sel tumbuhan ni dua-dua ada nukleus, dua-dua ada sitoplasma, dua-dua ada membran plasma, dua-dua ada jasad Golgi, dua-dua ada mitokondrion, dua-dua ada jalinan endoplasma dan dua-dua ada ribosom. Maknanya persamaan dia, dia ada benda ni. Okey? Dari segi perbezaan, sel tumbuhan ni mempunyai bentuk sel tetap. Manakala sel haiwan tidak mempunyai bentuk tetap. Nampak ke pada rajah tu sel haiwan. Sekejap cikgu back balik. Sel haiwan, cikgu mencari sel haiwan sekejap. Ni sel tumbuhan ke? Awak nampak tak dia bentuk tetap? Apa dia bentuk tetap? Sebab dia ada dinding sel. So bentuk dia segi macam ni je lah. Tetapi kalau sel haiwan, bentuk dia tak tetap. Mana bentuk sel haiwan? Sekejap cikgu cari. Ni, nampak? Ikut dia je bentuk dia. Macam ni. So ini adalah bentuk sel haiwan. Jadi nampak tak? Sel tumbuhan mempunyai bentuk tetap, manakala sel tumbuhan tidak mempunyai bentuk tetap. Okey, jelas Okey, yang kedua. Sel tumbuhan mempunyai dinding sel, manakala sel haiwan tidak mempunyai dinding sel. Sel tumbuhan mempunyai kloroplas. Kenapa dia ada kloroplas? Sebab dia nak buat fotosintesis. Manakala sel haiwan tidak mempunyai kloroplas. Sel tumbuhan mempunyai vakul yang bersaiz besar. Ingat vakul. Vakul ni macam kantung cikgu kata. Diisi belakang dah itu. Dalam tu ada air, ada asid organik, ada gula, ada garam mineral, ada enzim. Jadi sel tumbuhan mempunyai vakul yang bersaiz besar. Sel haiwan tiada vakul. Kalau ada sekalipun saiz dia kecil. So senang cakap tak ada lah. Senang cakap tak ada. Sebab kalau ada pun kecil je. Okey. Sel tumbuhan simpanan karbohidrat dia simpan dalam bentuk kanji. Kalau sel haiwan dia simpan karbohidrat dalam bentuk glycogen. Tu beza dia. Kalau tumbuhan dia buat makanan dia simpan dalam kanji. Kalau haiwan dia simpan karbohidrat dalam bentuk glycogen. Okey, sel tumbuhan tidak mempunyai sentrio. Sel haiwan mempunyai sentrio. Sentrio ni gapo cikgu? Sentrio ni awak boleh tengok muka surat 24. Okey, awak boleh tengok muka surat 24, cikgu dah ajar itu. Sel tumbuhan tak ada sentrio. Sel haiwan mempunyai sentrio. Okey, jadi ini ialah perbandingan. Kita tak panggil beza sebab ni ialah perbandingan. Kenapa cikgu kata perbandingan? Sebab awak kena cari persamaan dan perbezaan. Jadi biasalah dalam exam memang dia tanya macam ni. Okey, ada pelajar tanya, cikgu boleh tak perbezaan saya nak buat bentuk jadual macam ni dalam PSO? Boleh. Boleh buat bentuk jadual. Ada setengah pelajar dia tak suka jadual. Cikgu boleh tak beza tu saya nak buat dalam bentuk ayat? Boleh buat bentuk ayat. Tapi, ada tapi dengan molek. Ada tapi, awak kena guna manakala. Contoh Contoh, sel tumbuhan mempunyai bentuk sel tetap. Manakala. Terus buat manakala selalu. Manakala sel haiwan tidak mempunyai bentuk tetap. Titik. Bila awak buat macam tu, awak dapat 1 markah. Contoh lagi, sel tumbuhan mempunyai dinding sel. Manakala sel haiwan tidak mempunyai dinding sel. Terus dapat markah yang kedua. Okey, jadi awak dibenarkan nak buat jadual boleh, nak buat ayat pun boleh. Okey, kita tengok praktis formatif 2.1.
praktis formatif 2.1 ni, awak kena salin soalan dan jawapan, buat dalam kertas kajang, masukkan dalam fail. Cikgu dah bagi tahu kan, cikgu nak 2 fail. Satu fail untuk nota atau latihan. Bila pula cikgu beri nota? Nota ni bila cikgu kata saling nota cikgu bagi ni, barulah awak buat. Kalau cikgu tak suruh buat nota tak payah. Sebab apa? Sebab buku bioscore tu adalah nota awak dah sebenarnya. Cuma kalau cikgu nak bagi tambahan, cikgu nak bagi tambahan kerja ke nota ke, awak buat dalam kertas kajang, masukkan dalam fail, nota dan latihan. Jadi praktis formatif ni awak kena buat atas kertas kajang, salin soalan dan jawapan. Okey? Nanti masukkan dalam fail soalan dan latihan. Nota dan latihan. Satu fail lagi untuk amali. Awak kena sediakan 2 fail lah ni. Satu fail nota dan latihan. Satu fail lagi amali. Okey, so kita tengok praktis formatif 2.1. Nyatakan satu perbezaan struktur antara jalinan endoplasma kasar dengan jalinan endoplasma licin. Baca molek soalan. Dia nak satu je. Satu ke apa? Satu perbezaan. Beza apa dia nak? Beza struktur. Baca molek soalan. Kadang-kadang dia nak satu perbezaan fungsi. Yang ni dia nak satu perbezaan struktur antara jalinan endoplasma kasar dengan jalinan endoplasma licin. So maknanya apa dia kasar, apa dia licin. Okay, jadi jalinan endoplasma kasar, kenapa dia kasar? Kerana mempunyai ribosom yang melekat padanya. Oh ingat tak yang ni. Lepas tu dia ada bulat-bulat. Dia kasar, dia ada biji-biji. Biji-biji bulat itai-itai tu, itu ialah ribosom. Sebab tu dia kasar. Manakala, tengok bila kita nak beza, kita kena guna perkataan manakala jalinan endoplasma licin. Kenapa dia licin? Sebab tiada ribosom. Dapat sebab dia nak beza struktur. Nombor 2, mengapakah penggunaan mikroskop elektron penting dalam mengkaji sel? Tadi cikgu kata kita di sekolah, kita hanya mampu sediakan mikroskop cahaya sahaja. Yang awak dah guna-guna tu mikroskop cahaya. Mikroskop elektron ni, yang ni kita tak mampulah sebab dia mahal dan biasanya universiti lah guna. Okey, jadi mengapa bila kita nak kaji-kaji sel, kita akan guna mikroskop elektron. Okey, so mikroskop cahaya lazimnya memberi pembesaran 1000 kali. Kenapa bila kita guna mikroskop cahaya, kita tak nampak jalinan endoplasma kasar, mitokondrion? Sebab mikroskop cahaya ni, dia cuma boleh besarkan sel tu setakat 1000 kali je. Sebab tu kita tak nampak yang lain tu, sebab dia hanya beri kuasa 1000 kali je. Sebab tu kita nampak benda basic je. Okay. Sebaliknya, mikroskop elektron boleh membesarkan sel sebanyak, awak tengok berapa? Berapa tu? 2 juta. Okay. Ayatnya sebab tu kita kalau guna mikroskop elektron, memang puas hati. Awak memang nampak sebutir-sebutir komponen. Okay. Tanpa mikroskop elektron, struktur sel tidak dapat dilihat dengan jelas. Kalau tak guna mikroskop elektron, awak tak nampak dengan jelas kerana mikroskop cahaya hanya dapat memerhati komponen sel tertentu sahaja. Jadi sebab itulah bila kita guna mikroskop cahaya, kita hanya nampak membran sel, dinding sel, nukleus, sitoplasma dan kloroplas sahaja. Faham? Okey. Soalan yang ketiga. Kloroplas terdapat dalam sesetengah sel tumbuhan sahaja. Awak jangan ingat bila sel tumbuhan tu dia kena ada kloroplas. Dia tak semua sel tumbuhan ni ada kloroplas . Maka awak kata sel tumbuhan je boleh buat fotosintesis. Jadi dia ada kloroplas. Tidak semua. Beri satu contoh. Dia nak satu contoh je. Beri satu contoh sel tumbuhan yang tidak mengandungi kloroplas dan terangkan mengapa sel tumbuhan tu tak ada kloroplas. Okay, jadi banyak-banyak sel tumbuhan ni, sel bawang lah. Sel bawang dia tak ada kloroplas. Sebab berbawang tu dia hidup dalam tanah.
Dia hidup dalam tanah. So bila dia hidup dalam tanah, kan orang tanam bawang dalam tanah. Kalau tanam dalam tanah tak ada cahaya, macam mana dia nak buat fotosintesis? Jadi pokok bawang tu mendapat makanan daripada organ simpanannya iaitu berbawang. Okay. Bawang ni kan duduk begini. Okay. Tidak kita tanam dalam tanah, kita masukkan bawang tu, kita nyek dalam tanah. Nanti barulah dia keluar pucuk. Jadi bila dia keluar daun bawang, daun tu lah dia buat fotosintesis. Jadi sepanjang dia duduk dalam tanah tu, macam mana dia tak dapat makanan, cikgu? Jadi dia semasa dia duduk dalam tanah, masa tak ada pucuk ni, masa ketiadaan pucuk ni, dia dapat makanan daripada berbawang dia ni. Dia ambil makanan daripada berbawang dia ni. Okey, inilah organ simpanan dia. Okey, lagi yang kedua, cendawan. Cendawan pun ialah contoh sel yang tak ada kloroplas deh. Sebab tu cendawan, kulat, dia tak buat fotosintesis. Okey, jelas So you boleh tambah dah situ sikit. Bukan setakat sel bawang je. Sel kulat, sel cendawan tu dia tak ada kloroplas. Sebab dia memang tak buat fotosintesis. Okey, jelas Soalan 4. Banding dan bezakan sel haiwan dengan sel tumbuhan. Yang nombor 4 ni awak boleh salin jawapan muka surat 27 tadi. Okay, yang ni awak salin buku teks muka surat 27. So jangan risau, selepas setiap kali cikgu mengajar, cikgu akan snap gambar praktis formatif atau cikgu akan snap gambar slide yang cikgu tambah-tambah ni. Jadi awak jangan risaulah. Okay. Jadi yang ni awak boleh salin muka surat 27. Jadi cikgu tak bacalah jawapannya dah sebab cikgu dah terangkan tadi. Okey. Yang kedua, hari ni, ini ialah aktiviti PBD. Awak tahu kan selain daripada awak ni, ada projek, selain daripada awak kena periksa amali, awak juga ada PBD. Okey. Awak kena buat PBD. So, ini ialah projek, ini ialah aktiviti yang awak nak kena buat. Dan esok awak postkan gambar yang awak buat tu, hantar personal. Okey, awak kena hantar personal. Nak buat apa cikgu? Okey. Aktiviti kita ialah from kitchen to lab. From kitchen to lab nama aktiviti kita. Nanti you all saling nama aktiviti ini, awak nak hantar gambar cikgu tu. Awak tajuk dia from kitchen to lab. Apa dia cikgu? Okey. Awak kena buat 2 sel, iaitu sel haiwan dan sel tumbuhan menggunakan bahan dapur. Menggunakan bahan dapur. Okey. Cikgu bagi contoh lah. Pelajar cikgu dia guna roti. Awak tengok ni bahan dapur yang dia bawa. Ada biskut, ada Oreo, ada carrot yang telah yang dia telah iris. Okey, ada timun. So dia hasilkan sel tumbuhan. Okey. Lepas awak buat macam ni, kalau yang pelajar ni dia label pada kertas. Ikut awak lah, awak buat, awak letakkan atas kertas, awak labelkan dan tulis fungsi. Cikgu nak awak label dan tulis fungsi. Okey, dan ciri. Label, fungsi dan ciri. Kena hasilkan dua-dua. Sel haiwan, sel tumbuhan menggunakan menggunakan ginilah, cikgu takut banyak sangat nak kena sedia dia. Cikgu tetapkan 4 bina hasilkan sel tumbuhan. 4 bina hasilkan sel tumbuhan. 4 syifa hasilkan sel haiwan. Menggunakan bahan dapur. Dia tak semestinya roti, Oreo, tak semestinya. Pandai-pandai awak lah. Gunakan apa saja bahan yang ada di dapur. Ni semua ialah pelajar cikgu dulu-dulu lah ni. Ni contoh pelajar-pelajar cikgu dulu-dulu. Dia guna bahan dapur. Tengok, dia guna roti. Ikut awak lah, awak nak buat apa pun. Asalkan guna bahan dapur. Ada pelajar guna roti prata. Ada pelajar guna nasi. Ada pelajar guna, ikut awak lah. Bebas. Dan jangan terlalu membazir. Gunakan apa sahaja yang ada kat dapur. Tak perlu beli benda sampai menyusahkan. Okey, dan lepas buat tu boleh makan. Okey, lepas buat tu boleh makan. Ni contoh kreativiti pelajar-pelajar kita lah. Okey. Jadi cikgu dah tetapkan tadi 4 bina sel tumbuhan,
4 sifat sel haiwan, dan bila awak hantar ke cikgu tu awak nyatakan siapa dan kemudian ambil gambar deh. Okay, edit lah gambar macam mana, dan gambar yang awak hantar minggu lepas cikgu dah share dalam Facebook dan mendapat pujian, mendapat ikutan cikgu-cikgu lain pula tolong ikut-ikut. Okay, so you nampak dah ni pelajar ni dia buat sel tumbuhan ni. Ni dia tak buang yang tepi ni, sebab ini yang tepi ni dia nak tunjuk dinding sel. Ni vacuum ni. Ni dia guna ke apa dah? Alah, peria. Peria ni dia nak tunjuk jalinan endoplasma kasar. Yang ni dia nak tunjuk lysosom. Okey, pandai-pandai awak lah. Yang ni dia nak tunjuk nucleus. Okey? Jadi awak buatlah guna apa bahan-bahan daripada dapur, awak labelkan, kemudian ciri dan fungsi. So tugasan ni kena hantar esok sebelum jam 12:30 malam. Okey, jelas sebelum jam 12:30 malam. Okey, cikgu nak sambung 2.2. Okey, 2.2 kita nak belajar tentang proses hidup yang berlaku dalam organisma unisel. Cikgu rasa awak sebelum ni dah belajar apa itu organisma unisel. Okey, organisma unisel ialah organisma yang terdiri daripada satu sel sahaja. Manusia ni multi sel, multi ni banyak sel. Tapi kalau organisma uni ni satu. So dia adalah satu sel sahaja. Walaupun dia satu sel, tetapi sel ini merupakan unit hidup lengkap sama seperti organisma multisel. Kenapa? Sebab walaupun dia adalah unisel, organisma unisel, tetapi dia boleh menjalankan semua proses hidup. Walaupun dia ni satu sel, tapi dia boleh buat respirasi, dia boleh buat pergerakan, dia boleh buat pemakanan, dia boleh bergerak balas terhadap rangsangan, dia boleh membiak, dia boleh bertumbuh dan dia boleh berkumuh. Awak kata, tak padan dengan satu sel, tapi bijoknya dia boleh berespirasi, dia boleh bergerak. Okey? Jadi, untuk tajuk ni, awak akan belajar, awak akan mengenali dua jenis organisma unisel, iaitu protozoa. Jadi, protozoa ialah organisma unisel yang paling ringkas, dan contoh protozoa yang awak akan belajar ialah ameba dan paramecium. Sebenarnya, banyak sangat protozoa. Macam contoh ni, Euglena. Okay, yang ni Chlamydomonas, sebenarnya banyak tapi kita tak belajar deh. Kita hanya belajar ameba dan paramecium. Kalau awak bersemuka dengan cikgu, biasanya untuk tajuk ini biasanya cikgu akan minta pelajar memelihara ameba dan paramecium. Awak kata, bisanya boleh pegang. Yes. Biasanya kalau pelajar bersemuka kelas cikgu akan buat aktiviti memelihara protozoa ni. Macam mana cikgu pelihara? Okey, macam ni. Cikgu akan minta pelajar ambil rumput kering, kemudian letakkan dalam botol yang berisi air longkang. Okey, cikgu suruh pelajar masukkan rumput-rumput kering, letakkan dalam botol yang berisi air longkang. Lepas tu kita akan letakkan air longkang tu dalam almari gelap selama 5 hari. Kita pun tinggal lah selama 5 hari dalam almari gelap. Cukup 5 hari kita ambil, awak boleh bayanglah baung dia macam mana. Memang baung dia busuk lah. Dan kita akan ambil setitis air longkang. Kita nak setitis je. Kita akan ambil setitis air longkang, kita letak bawah mikroskop cahaya. Awak akan nampak benda ni bergerak-gerak, ngok-ngek, dia bergerak-gerak, dia hidup. Itulah. Dan cikgu akan minta pelajar, awak dapat apa? Cuba awak tengok titisan air awak. Ada ameba ke ada paramecium? Memang menarik. Kadang-kadang ada anak paramecium duk gerak. Kadang-kadang ada ameba besar-besar, gemuk-gemuk. Okay, so now sebelum kita pergi kepada proses hidup ameba dan paramecium, kita nak kenal. Inilah rupa ameba tadi. Ni rupa ameba. Dia bergerak dalam air. So kita tengok
struktur dia dulu. Ini ialah membran plasma. Okey, yang hitam ni cikgu ajar dah kan? Hitam je. Nukleus. Okey, ni ada vacuole dan ameba dia ada dua jenis Yang ini vacuole mengecut. Sebab apa cikgu dia nampak macam putih? Sebab air masuk. Okey, dia tempat ada air. Jadi vacuole mengecut ni dia berisi air, sebab tu dia nampak putih macam tu, jernih. Yang ini ialah vacuole makanan sebab ada makanan. Ini ialah pseudopodium. Pseudopodium. Ni semua ni pseudopodium. 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 Yang hijau ni vacuole makanan. Vacuole makanan. Vacuole makanan. Okey? Boleh Okey, itu ialah ameba. Okey. Ini ialah paramecium. Paramecium ni bentuk dia macam selipar Jepun. Okey? Paramecium ni bentuk dia macam selipar Jepun. So bulu-bulu dia ni, jangan panggil bulu. Bulu dia ni cilium. Bulu ni ialah cilium. Ni vacuole mengecut. Awak pun kata, lainnya vacuole mengecut dengan ameba. Vacuole mengecut ameba bulat. Yang ni vacuole mengecut dia bentuk macam bintang. Bentuk dia macam bintang. It's not bintang. Matahari. Bentuk dia macam matahari. Okay. Okay, lepas tu, ni nukleus. Ni, liang dubur. Liang dubur untuk dia buang bahan-bahan yang dia tak nak. Yang ni ialah alur mulut. Jangan tulis mulut saja. Alur mulut, tempat makanan nak masuk. Okay, alur mulut, tempat makanan nak masuk. Okay, so ini ialah ameba, ini ialah paramecium. Okay, sekarang ini ialah rupa yang bila pelajar dapat. Memang pelajar akan dapat macam ni bila tengok bawah mikroskop cahaya. Dia nampak kecil gini je, ameba. Lepas tu nampak macam ni, paramecium. Kadang-kadang tu nampak dia bergerak-gerak, bergerak kuat ni, very active. Kadang-kadang nampak ni paramecium bergerak, berpusing-pusing. Ini ialah gambar yang pelajar-pelajar kita pernah dapat. Okay? Okay, so now kita nak pergi kepada satu-satu proses Okay, kita tengok pergerakan dulu. Okay, ameba sentiasa berubah bentuk apabila bertemu dengan halangan. Awak nampak tak? Ameba ni dia tak ada bentuk tetap. Ameba ni dia tak ada bentuk tetap. Ikut dia je, bentuk dia gini, bentuk dia gitu. Ikut dia. Bentuk dia tak tetap. Dan bila dia bertemu dengan halangan, dia boleh berubah-ubah bentuk dia. Okey, awak nampak dah? Tengok dia memanjang macam ni. Okey. Ameba bergerak dengan mengunjurkan pseudopodium yang kita panggil kaki palsu. Ingat tak deh? Ni pseudopodium ni cikgu kata tak deh. Ni pseudopodium, ni pseudopodium, ni pseudopodium. Banyak pseudopodium dia. Pseudopodium ni kaki palsu. Kenapa kita panggil dia kaki palsu? Sebab bila dia nak gerak baru keluar kaki palsu. Kalau dia senyap, dia senyap. Nampak tak? Bila dia nak gerak ni baru dia keluar kaki palsu dia. Pseudopodium. Okay, nampak barulah keluar pseudopodium, kaki palsu. Ini diikuti oleh pengaliran sitoplasma ke bahagian pseudopodium yang diunjurkan. Kalau dia nak gerak kat tu, dia akan tolak sitoplasma ke arah kaki palsu dia. Nanti dia akan gerak tarik, nampak tak? Dia akan tarik sitoplasma tu pergi ke arah pseudopodium. Okay, nampak? Okay. Itu kalau ameba. Ameba bergerak menggunakan pseudopodium. Kalau paramecium pula, ni paramecium Paramecium bergerak menggunakan pukulan cilium. Mana cikgu pukulan cilium? Cilium tu bulu dia tak ada. Okey, cikgu back balik. Mana cilium dia? Ni. Ni bulu-bulu dia ni. Jadi bila bulu dia mengibas tu, dia pun boleh berpusing-pusing. So dia kata paramecium bergerak menggunakan pukulan cilium. So bila dia pukul tu, maka dia akan berputar secara beritma. Boleh? Beritma tu maksud dia ada rentak. Awak nampak tak bentuk dia macam zigzag. Itulah maksud dia beritma. So jelas tak pergerakan ameba guna pseudopodium kaki palsu. Paramecium bergerak menggunakan pukulan cilium. Okey. Habis pergerakan. Okey, kita pergi kepada gerak balas terhadap rangsangan.
Ameba dan paramecium ni dia sama macam benda hidup. Kenapa? Sebab dia boleh bergerak balas terhadap rangsangan seperti bahan kimia, sentuhan atau cahaya terang. Iaitu dia bergerak menjauhi rangsangan ini. Maksud dia gini, maksud dia ameba dan paramecium ni dia tak suka bahan kimia. Dia tak suka sentuhan, dia tak suka cahaya terang. Sebab itulah tadi cikgu kata, bila cikgu nak biak ameba dan paramecium, cikgu letakkan dia dalam almari gelap. Sebab kalau cahaya terang, dia tak suka. Mungkin dia tak akan membiak, mungkin dia akan mati. Okey? Jadi dia nak cahaya gelap. So, dia tak suka bahan kimia. Contoh dia. Contoh, ameba ni dia duduk dalam air. Dia duduk dalam air. Jadi, dia duduk dalam air tawar. Jadi, kalau ada, katakan contoh awak buang bahan kimia, dia matilah. Jadi, ameba dan paramecium ni, dia sangat-sangat sensitif terhadap bahan kimia, sentuhan atau cahaya terang. Iaitu dia akan bergerak menjauhi. Dia tak suka bahan kimia, dia tak suka sentuhan, dia tak suka cahaya terang. Okey, habis dua. Okey, yang ketiga, ameba dan paramecium ni benda hidup. Sebila benda hidup, dia nak gas oksigen dan karbon dan dia akan bebaskan karbon dioksida. Jadi, kedua-duanya melakukan pertukaran gas oksigen dan karbon dioksida berlaku melalui membran plasma secara resapan ringkas di seluruh permukaan sel. Maksudnya, oksigen masuk secara resapan ringkas. Karbon dioksida keluar secara resapan ringkas. Mudah je proses dia. Masuk, keluar. Masuk, keluar. So, proses dia secara resapan ringkas. Apa boleh jadi resapan ringkas, cikgu? Okey, macam ni. Di luar ni ada air. Di luar ni ada air. Dalam air ada oksigen. So, ada oksigen banyak. Dalam sel dia, oksigen rendah. Jadi, oksigen banyak akan meresap masuk ke dalam sel ameba secara resapan ringkas. Sama dengan karbon dioksida. Kan karbon dioksida nak keluar. So karbon dioksida dalam sel banyak sebab nak keluar kan. Karbon dioksida dalam air sikit. So banyak pergi ke sikit. Jadi karbon dioksida banyak dalam sel meresap keluar secara resapan ringkas. Jadi maksudnya dia daripada banyak pergi ke sikit. Jadi sebab itulah oksigen boleh masuk, karbon dioksida boleh keluar secara resapan ringkas melalui membran plasma. Okey. Yang ketiga, pemakanan. Awak jangan ingat dia tak makan deh. Okey, so kita tengok ameba dulu. Ameba bergerak ke arah makanan, dia nak gerak. So bila dia nak gerak ke arah makanan, dia akan mengunjurkan pseudopodium. Dia kan nak gerak, nak cari makanan. Jadi dia akan unjurkan, dia akan keluarkan kaki palsu dia. Dia akan keluarkan pseudopodium untuk memerangkap zarah makanan dan cara pemakanan jenis macam ni cara makan macam ni kita panggil fagositosis. Lagu mana cikgu? Lepas ni cikgu terangkan apa fagositosis. Tu kalau ameba. Okey, cikgu cerita pasal ameba lah dulu deh. Jangan paramecium lagi. Okey. Jadi macam mana dia makan cikgu fagositosis ni? Okey. Bila cucu awak tengok ni pseudopodium deh. Dia pun nampaklah makanan dia warna biru ni. Ni makanan dia ni. Jadi bila dia nampak makanan, dia akan bergerak ke arah makanan tu menggunakan kaki palsu dia. Dia guna kaki palsu dia. Okey. Kemudian awak nampak tak dia kepung. Dia kepung makanan ni. Dia kepung, dia tutup. Nampak tak? Dia kepung dan dia tutup. So, vakuol makanan bergabung dengan lysosum. Bila dia kepung, dia tutup, dia membentuk vakuol makanan dan vakuol makanan ni bergabung dengan lysosum. Lysosum ni kita dah belajar dah sebelum ni. Dan ingat tak dalam lysosum tu ada lysozim. Kalau awak tak ingat awak tengok balik di muka surat 25. Apa itu lysosum? Jadi lysosum ni dia ada enzim lysozim. Nanti makanan yang sudah dikepung tu akan dihidrolisis, dipecahkan, diuraikan oleh enzim lysozim. Dan
nutrien yang dihasilkan akan diserap masuk dalam sitoplasma ameba, manakala makanan yang tidak tercerna, yang tak nak, disingkirkan apabila ameba spesies bergerak. Cikgu rasa awak tak faham kot. Okey, cikgu ulang sekali lagi dah. Ni cara makan dia. Awak nampak tak ni ameba? Bila dia nampak ada makanan, maka dia akan unjurkan, dia akan keluarkan pseudopodium dia, kaki palsu. Ni food particle, ni food particle. So bila dia nampak je makanan, dia akan keluarkan kaki palsu dia dan dia akan kepung. Dia tutup. Dia kepung makanan dia. Dan bila dia kepung, maka dia akan membentuk bulat. Dia akan membentuk suatu bulatan yang kita panggil vacuole makanan. Dan dalam sel ni memang ada lysosom. Dan vacuole makanan ni akan bergabung dengan lysosom. Yang bulat-bulat tu lysosom. Lysosom pun akan masuk, bergabung. Nampak dah ni? Dia bergabung dah. Lysosom bergabung dengan vacuole makanan. Lysosom ada enzim lysosim. So nampak dah ni? Dia lysosom menghasilkan enzim lysosim dan enzim tu akan cerna makanan tu. Okey, dia pun cerna makanan. Jadi bahan-bahan yang berguna akan diserap lah masuk dalam sitoplasma dia. Kalau dia nak guna. Kalau dia tak nak guna, bahan yang tak berguna, dia akan buang. Masa bila dia buang? Sambil-sambil dia bergerak, dia buang. Sambil-sambil dia bergerak, dia buang. Kalau kita agak begok rata ni, jenis begok, buang. Faham ke? Okey, tu ialah cara makan. Jadi cara makan macam ni kita panggil memakan secara fagositosis. Okey, jenis makan guna kaki palsu ni kita panggil fagositosis. Okey, habis untuk ameba. Okey, sekarang cikgu nak pergi paramecium. Paramecium ni makan macam mana? Paramecium ni memakan secara menggunakan pukulan cilium ni. Dia pukul bulu-bulu dia tadi. Awak kata tadi dia bergerak guna pukulan cilium. Samalah. Nak makan pun dia guna pukulan cilium juga. Jadi pukulan cilium ni bila dia pukul air, dia pukul air dalam air tu, maka zarah-zarah makanan pun masuk dalam alur mulut dia. Jadi masuk kat, dia pun cerna lah. Okey, manakala makanan yang tidak tercerna dalam paramecium toksik, maka makanan tersebut akan disingkirkan melalui liang dubur. Makan kok alur mulut. Begok kok liang dubur. Awak jangan guna begok deh. Maksud cikgu disingkirkan. Okey, boleh dah? Okey, seterusnya. Ni maksud cikgu tadi. Awak nampak tak? Ni zarah makanan. So awak nampak tak? Dia pukul cilium tu, pukul. Masuklah dalam alur mulut. Kalau toksik tak nak, dia buang melalui dubur, alur dubur dia. Okey, jelas Okey, ni yang dapat dikesan melalui mikroskop cahaya. Nampak cara dia makan tu. Okey, seterusnya pertumbuhan. Ameba, paramecium ni benda hidup juga. Jadi ameba dan paramecium membesar dengan mensintesis sitoplasma baru. Maknanya kalau dia hasilkan sitoplasma baru, dia akan jadi besar. Menghasilkan sitoplasma baru, dia jadi besar lagi. Okey? Yang seterusnya ialah dari segi perkumuhan. Bahan perkumuhan seperti karbon dioksida dan amonia disingkir secara resapan. Cikgu buat apa secara resapan cikgu? Samalah oksigen masuk secara resapan, keluar karbon dioksida secara resapan. Maknanya kalau dia nak buang bahan-bahan, dia tak boleh berkumuh macam manusia kan. Jadi dia kena buang bahan-bahan tu secara resapan. Okey? Dia kena buang bahan tu secara resapan. Oleh sebab ameba dan paramecium hidup di dalam persekitaran air tawar. Air tawar ni air sungai lah. Air sungai, air apa lagi? Air longkang. Maka air akan meresap masuk ke dalam sel secara osmosis. Cikgu, apa dia osmosis ni? Osmosis ni awak akan belajar dalam bab 3 nanti. Tak usah risau. Okay, belajar terima je dulu. Kalau cikgu terangkan masa ni, awak tak faham juga. So, tunggu nanti bab 3. Okay, jadi air, sebab dia duduk dalam air longkang, air sungai, air tawar, maka air akan masuk dalam sel dia secara osmosis. Dimasuk mana? Masuk dalam vakuum mengecut. Jadi bila air masuk,
vakuum mengecut pun mengembanglah. Mengembang jadi besar sehingga mencapai saiz maksimum. Jadi kalau dia tak buang, dia pecah. Jadi caranya ialah vakuum mengecut tu akan mengecut untuk singkirkan air dari semasa ke semasa. Awak faham ke gini-gini? Okay, cikgu lukis Katakan ni vakuum mengecut dia. So air pun masuk. So dia pun jadi besar. Kalau dia tak buang air hak masuk tu, dia akan pecah. Sebab dia tak ada dinding sel. Jadi dia pun kena buang lah, dah penuh dah ni. Mencapai saiz maksimum dah ni. So dia perlu mengecut sikit buang air. Mengecut sikit buang air. Mengecut sikit buang air. Jadi proses dia kecut buang air ni kita panggil pengosmokawal aturan. Apa dia? Kawal atau osmosis. Apa dia osmosis cikgu? Air. Iaitu dia kawal air. Lagu mana dia kawal air cikgu? Dia bila air penuh dia akan kecut buang air, kecut buang air, kecut buang air. Sebab tu dia panggil pengosmokawal aturan. Iaitu kawal atau osmosis. Iaitu kawal atau air yang masuk. Okey, jelas Okey, pembiakan. Nak habis pun. Pembiakan. Dia pun sama macam kita juga nak membiak. Apabila, sekejap cikgu tukar highlight. Okey, apabila keadaan sesuai. Keadaan sesuai ni keadaan sesuai lah. Banyak makanan, ada oksigen, air tak cemar Okey, jadi bila keadaan sesuai, banyak makanan, ameba dan paramecium akan menjalankan pembiakan aseks. Dia bukan macam manusia boleh buat pembiakan seks. So dia akan buat pembiakan aseks. Macam mana? Belahan D2 secara mitosis. Awak nampak tak ni? Ni seekor. Bila dia nak membiak, nak menghasilkan anak baru, awak nampak tak dia belah dua. Tu dua ekor anak. Sebab tu dia panggil belahan D2. Okay. Sama juga macam paramecium. Paramecium pun macam ni juga. Sekejap cikgu saya gambar dah. Ni. Seekor, kemudian dia pun nak membiak. Awak nampak tak? Dia membelah jadi dua. So dapatlah dua anak. So kita panggil belahan D2. Jadi dia akan buat belahan D2 ni sekiranya sesuai, keadaan sesuai. Apabila keadaan tidak sesuai, keadaan tak sesuai maknanya air kering, keadaan air tu kotor, apa lagi? Makanan tak ada, suhu rendah, kekurangan makanan, maka ameba akan membentuk spora. Apa dia cikgu spora? Maknanya dia duduk senyap. Bila sesuai barulah dia buat belahan D2. Kalau tak sesuai dia senyap, dia panggil spora. Gapo spora cikgu? Hanya akan bercambah apabila keadaan persekitaran pulih semula. Kalau paramecium keadaan tak sesuai, maka dia akan buat pembiakan seks. Gapo dia pembiakan seks? Iaitu dia buat konjugasi. Mana cikgu konjugasi? Ni konjugasi. Gapo konjugasi cikgu? Dia nak putus tapi tak putus. Nampak tak hidup melekat ni? Dia nak putus macam nak jadi dua. Tetapi dia tak putus, hidup senyap gitu. Bila keadaan sesuai barulah dia belah dia dua. Baru jadi dua. Kalau keadaan tak sesuai dia duduk senyap gitu, dia takut dua tu. Dia bercantum dua tu, kita panggil konjugasi. Okey, jelas Okey. Okey, kita pergi kepada praktis formatif. So awak ada dua tugas ni. Awak kena saling dua dah praktis formatif. Okey, kita tengok soalan. Apakah fungsi vakuum mengecut dalam paramecium? So tadi kan vakuum mengecut ni kan untuk air. Jadi vakuum mengecut berfungsi dalam pengosmokawal aturan. Sebab apa cikgu? Sebab dia nak kawal air hak masuk. Okey. Yang kedua, bagaimanakah ameba bergerak? Ameba bergerak dengan mengunjurkan. Mengunjur ni maksudnya mengeluarkan. Okey, mengunjurkan pseudopodium yang kita panggil sebagai kaki palsu. So bila dia keluarkan kaki palsu dia, diikuti oleh pengaliran sitoplasma ke arah bahagian pseudopodium yang diunjurkan. Maknanya sitoplasma tu akan bergerak ke arah ke mana kaki palsu keluar. Okey, soalan 3. Bagaimanakah ameba membiak apabila keadaan persekitaran tak sesuai? So dia akan jadi spora.
Di dalam spora, mitosis berlaku berulang kali untuk menghasilkan banyak sel anak. Kemudian cikgu mitosis ni, maknanya dia akan membahagi. Mitosis ni membahagi berulang kali untuk menghasilkan banyak anak. Tapi bila je keadaan sesuai, spora pecah, jadi sebab banyak dah sel anak, maka tu keluar sel anak dilepaskan. Awak faham ke? Masa dia duduk spora tu, memang nampak dia macam rehat, dia duduk senyap je rehat. Tapi sebenarnya masa tu dia tengah membahagi, menghasilkan banyak sel anak. Bila sesuai je, pung, dia pecah tu, keluar dah anak dia. Okey, soalan 4. Ramalkan apa yang akan berlaku kepada kadar pengecutan vakuum mengecut sekiranya paramecium dimasukkan ke dalam garam pekat. Actually soalan yang 4 ni soalan aras tinggi. Sebab apa? Sebab awak tak belajar pun lagi pasal garam pekat. So bila garam pekat, air sikit. Apa cikgu air sikit? Garam awak bubuh banyak. Maknanya air sikit. So bila air sikit dalam garam tu, air dalam garam tu banyak. Air dalam garam sikit, maknanya air dalam paramecium banyak. Cikgu buat apa gitu cikgu? Dia memang begitu. Kalau luar tu sikit sebab garam banyak, maka dalam sel dalam paramecium tu air banyak lah. Dia kena begitu kak. So banyak, so sikit. Dia memang begitu. Okay. Jadi, air memang banyak dalam paramecium. Memang banyak. Kalau dia tak buang air ni, dia akan pecah. So, kadar pengecutan vakuum mengecut akan berkurang. Sebab apa? Apa cikgu ni? Sorry. Macam ni, bila air, sekejap ni dia kata apa ni? Dimasukkan dalam larutan garam pekat. Okey. So bila dimasukkan dalam larutan garam pekat, air tak masuk. Maknanya air sikit, so air tak masuklah dalam. Kan cikgu ajar tadi, air banyak akan pergi ke air sikit. Jadi bila air dalam garam pekat sikit, maka air tak masuklah. Jadi bila air tak masuk dalam vakuum, maka kadar pengecutan vakuum mengecut pun berkurang lah. Maknanya vakuum mengecut tu kurang lah mengecut. Sebab apa? Sebab air tak masuk. Kalau air masuk, dia akan mengecut sebab dia nak buang air. Sekarang air tak masuk. Jadi kadar pengecutan vakuum akan berkurang. Okey, so cikgu berhenti di sini. InsyaAllah kita jumpa minggu hadapan. Minggu hadapan tu cikgu akan message balik waktu. Kenapa? Sebab minggu hadapan tu cikgu kena sesuaikan dengan waktu cikgu mengajar kelas tambahan SPM 2020. So nanti cikgu mesej balik. Jadi tugas awak ingat tugas awak ialah 1, siapkan praktis formatif 2.1, praktis formatif 2.2 dan from kitchen to lab. Okey, ada apa-apa nak tanya sebelum kita stop? Orang pun dah azan dah ni. Tak ada cikgu. Nah, tak ada? Okey, jelas kau cikgu mengajar? Jelas. Terang Alhamdulillah. Okey, so jangan lupa esok hantar gambar dan lagi kreatif, lagi bagus. Sebab sebenarnya bila you all kreatif, bila cikgu hantar gambar dekat Facebook, dekat ni, dapat dapat pujian dan tugas awak baru ni, cikgu dah hantar kepada JPN. JPN akan compilekan untuk KPM. Okay, so kita jumpa minggu hadapan. Assalamualaikum. Thank you cikgu. Thank you cikgu. Okay. Okay, awak boleh keluar. Nanti cikgu hantar jawapan praktis tadi. Terima kasih cikgu.